Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Said Abdullah Aziz, Jamalul Lail. Hari ini kita akan membuat satu kelas bahasa Arab, iaitu bab jumlah. Dan pada hari ini pun kita terdatang seorang pelajar. Okey, sekarang kita akan lanjut kepada pelajaran ini. Okey, jumlah. Jumlah ni arti dia ayat. Sebelum nak jadi jumlah ni, dia ada kalam. Kalam ni arti dia perkataan, banyak perkataan. Sebelum nak jadi kalam ni, dia ada kena jadi apa tu? Jadi kalimah. Kalimah ni pula arti dia perkataan. Contoh dia Muhammadun. Muhammad. Okey. Selepas jadi Muhammad ni, Muhammad ni kita gabungkan dengan Talib. Muhammadun Talibun. Tu dah kalam. Tu kalam. Jadi macam perkataan-perkataan. Arti dia Muhammadun seorang pelajar. Okey. Daripada banyak-banyak kalam ni, dia akan jadi nama dia jumlah, iaitu ayat tadi itulah. Jumlah ni pula dia terpecah kepada dua, iaitu satu tu ismiyah, satu lagi fi'liyah. Okey, kita akan masuk ke dalam ismiyah dulu. Okey, ismiyah ni arti dia kata nama. Ismiyah ialah ayat yang dimula dengan kata nama, iaitu isim. Dengan secara automatik ia menjadi mubtada dan diikuti oleh khabar. Okey. Mubtada kat sini arti dia pemula. Jadi dia pemula sebelum nak jadi ayat tu dia akan jadi pemula. Maksudnya bermula dengan isim. Bermula dengan isim. Maksudnya satu ayat ni yang akan bermula dengan isim. So dia akan maksudnya jumlah ni terbahagi kepada dua. Iaitu maksudnya bermula dengan isim dan juga atau bermula dengan fi'liyah gitu. Bukan. Maksudnya ni dia akan memulakan dengan ismiyah. Ismiyah ni macam dia akan mulai dengan isim. Isim ni contohnya muallim tadi. Muallim. Nama lah, kata nama lah. Kata nama maksudnya, Muhammad. Ada jumlah bermula, ada ayat akan bermula dengan kata nama atau bermula dengan fi'liyah gitu. Macam tu. So sekarang ni yang Aziz ajar ni bermula dengan kata nama. So ismiyah. Okey. Khabar ni pula arti dia. Khabar ni arti dia kabar. Dekat-dekat je bahasa kita ni dengan bahasa Arab. Dah tu. Contohnya al-muallimun mujtahidun. Guru itu rajin. Atau muallimani mujtahidani. Itu untuk dua orang. Sebab apa? Dia ada alif dengan nun belakang dia. Okey. Contoh mubtada ni, kita buat contoh lain lah. Muhammadun Talibun tadi tu. Arti dia kan Muhammad seorang pelajar. Okey, jadi si Muhammad ni dia nak kabarkan kalau Muhammad ni seorang pelajar. Jadi macam Muhammadun Talibun. Muhammad seorang pelajar. Jadi orang tu dia nak cakap kalau Muhammad tu seorang pelajar. Okey. Tu je dulu bab ismiyah. Okey. Bab fi'liyah pula. Bab fi'liyah ni dia terpecah kepada tiga. Iaitu fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Fi'il, sekali lagi. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Okey. Tapi kadang-kadang maf'ulun bih ni tidak digunakan. Contoh dia lah. Fa'il dia zahaba, fa'il dia talib. Arti dia seorang pelajar telah pergi. Sekali lagi. Seorang pelajar telah pergi. Bahasa Arab dia. Zahaba at-talibun. Tu dekat situ dia tak ditulis maf'ulun bih. Sebab apa? Sebab orang kadang-kadang dah faham juga kalau seorang pelajar tu dah pergi. Tetapi kadang-kadang orang tak faham. Kita tambah lagi pula perkataan dia. Zahaba talibun ila madrasah. Jadi itu bagi orang tahu dia nak pergi mana. Sekali ada orang tanyalah,
dia pelajar ni nak pergi mana, nak pergi main bola ke, nak pergi ke mana ke, nak pergi mall ke. Jadi kita nak bagi tahu kalau dia ni nak pergi ke sekolah. Okey. Ada soalan? Jadi zahaba at-talib ila madrasah ni, ini dia kita kategorikan fa'il ke maf'ulun bih ke? Maksudnya tu fi'liyah. Okey. Fi'liyah ni ayat yang dimula dengan kata kerja, fa'il. So maksudnya dia disebabkan dia bermula dengan perkataan zahaba, so ni dikatakan jumlah yang bermula dengan fi'liyah. Kemudian diikuti oleh fa'ilnya. Fa'il ni pembuat lah. Okey, kita bagi tahu erti dia. Fi'il ni erti dia kata kerja. Jadi perbuatan lah. Contoh dia macam syarah, sedang mensyarah. Dah tu tatakallam, tengah bercakap. Dah tu kadang-kadang ada daraba, memukul. Okey. Fa'il ni pula pembuat, pelaku. Jadi kalau contoh daraba Muhammadun. Muhammadun telah memukul. Jadi Muhammadun ini fa'il dia. Dia yang memukul. Tapi kadang-kadang ada orang tanya, dia pukul siapa? Inilah saatnya digunakan maf'ulun bih. Contoh dia, daraba Muhammadun Zaidun. Kat situ. Zaidun tu maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni erti dia mangsa. Jadi kalau zahaba at-talib ila madrasah, adakah madrasah tu maf'ulun bih? Bukan. Tu isi majrur. Oh ni lain pula. Tu lain pula. Tu dia berkaitan dengan fa'il dengan isim. Macam mana? Macam ada pemisah dia ila tu. Ila tu harfu jar. Maksudnya kalau kata ada maf'ulun bih sini, zahaba at-talib contoh? Zahaba at-talib ataupun daraba Muhammad Zaidun. So Zaidun tu maf'ulun bih. Sebab dia mangsa yang dipukul oleh Muhammad. Okey. Kadang-kadang juga mubtada ni dia akan menggunakan domir. Mubtada. Mubtada ni kita bincang ke ismiyah balik. Mubtada ni kadang-kadang dia ni ada menggunakan domir. Mubtada tu apa? Mubtada ni yang pemula tadi. Contoh dia boleh menggunakan. Sekarang ni mubtada ismiyah atau mubtada fi'liyah gitu? Bukan. Fi'liyah ni lain. Fi'liyah dia punya anak-anak dia ni, dia ada 3 anak. Nama dia fi'il, fa'il dengan maf'ulun bih. Kalau ismiyah ni pula, dia ada 2 anak. Apa anak dia? Nama anak dia satu tu mubtada. Okey. Satu lagi nama dia isim. Isim pula. Khabar. Apa tu khabar? Okey. Ismiyah ni kadang-kadang dia ada masuk harfu depan dia. Harfu tu apa? Macam huruf-huruf. Dia ada 2 huruf. Bukan 2 huruf Contohnya macam kana wa akhwatuha. Kana dan adik-beradiknya. Contoh dia kana ni ada banyak. Kana ni adik-beradik dia tu ada kana, soro, asbaha, adha, zolla, bata, laisa, amsa, mazala, madama, mabariha, mafati'i, mafati'a dan mainfaka. Manfaka. So maksudnya yang ni kita kena hafal lah kalau kita nak belajar bahasa Arab. Benda ni memang kena ada cara lain lah kecuali menghafal je lah. Okey, kalau erti dia pula, kana ni erti dia menjadi. Kalau soro ni pun menjadi. Ada tu asbaha ni pula menjadi.